Masjid adalah bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah telah disifatkan oleh Allah yang didirikan atas dasar takwa sebagaimana di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 108. Masjid-masjid yang paling utama dalam Islam ialah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Kelebihan dan kemuliaan ketiga-tiga masjid ini ada dinyatakan di dalam hadis Nabi yang bermaksud, satu sembahyang yang dikerjakan di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100,000 sembahyang di masjid-masjid lain kecuali Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Satu sembahyang di Masjid Nabi lebih afdal daripada 1,000 sembahyang di masjid-masjid lain kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dan satu sembahyang di Masjid Al-Aqsa lebih afdal daripada 500 sembahyang di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Melaka negeri bersejarah. Agama Islam tersebar ke Nusantara dalam masa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masehi. Walaupun telah dijajah oleh penjajah-penjajah barat, namun pegangan agama Islam penduduknya tetap kukuh dan utuh. Masjid sebagai lambang syiar Islam tetap didirikan di merata pelosok negeri itu dan kekal hingga ke hari ini. Masjid Peringgit telah dikatakan sebagai masjid yang tertua sekali di Melaka, dibina pada kira-kira tahun 1720 Masehi. Walaupun beberapa perubahan dilakukan dari masa ke semasa, namun asas dan reka bentuknya masih lagi tetap dikekalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh umatnya mendirikan masjid di tempat perkampungan dan hendaklah sentiasa dibersihkan dan diharumkan. Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Al-Tirmizi. Masjid Trengkera telah digazetkan oleh pihak Museum Negara sebagai satu tinggalan sejarah. Dibina pada tahun 1728 Masehi bersamaan tahun 1141 Hijrah. Ia juga dianggap sebagai masjid besar negeri buat masa kini. Kesenian, penelitian dan kepakaran ahli-ahli seni bina Melayu diketengahkan melalui ukiran-ukiran dan reka bentuk di luar dan di dalam masjid ini. Bahan-bahan berasal dari kayu menjadi asas binaannya yang tetap kekal dan utuh hingga ke hari ini, digabungkan dengan bahan-bahan konkrit sesuai dengan peredaran masa, melambangkan satu perpaduan yang jitu. Tiang-tiang besi ini telah dibawa dari luar negeri. Begitu halus dan menarik sekali ukiran-ukiran yang terdapat pada membar masjid ini dan mempunyai persamaan dengan yang di masjid-masjid lama lainnya. Beginilah pandangan ruang dalam masjid yang dilihat dari arah belakang mimbar. Menara-menara masjid yang dibina kemudian memperlihatkan kombinasi seni bina Cina dan India Muslim. Dari Utsman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, nescaya Allah akan membina sebuah rumah di syurga. Hadis Nabi. Pembinaan masjid-masjid pada masa lalu adalah dari khairat orang-orang perseorangan, juga masyarakat setempat. Masjid Kampung Hulu ini dibina oleh Datuk Syamsuddin pada tahun 1141 Hijrah bersamaan tahun 1728 Masehi di atas tanah yang telah diwakafkannya. Struktur bumbung dan 4 batang tiang seri dari kayu belian yang masih dari asalnya merupakan unsur simbolik penghubung antara manusia dan alam sejagat dengan Allah penciptanya. Boleh dikatakan setiap ukiran yang terdapat di dalam dan di luar masjid-masjid lama adalah diilhamkan dari penelitian keadaan sekeliling, terutama sekali yang berkaitan dengan kehijauan tumbuhan dan kemekaran bunga-bungaan.
Ukiran-ukiran seperti ini didapati menghiasi mimbar pada jeriji-jeriji besi di ruang luar masjid ini, juga pada ruang-ruang pintu dan tingkap-tingkap. Bumbung tingkat atas ini adalah berbentuk segi 4 tepat dan ia disokong oleh 4 batang tiang seri dari kayu ulin atau belian, dihiasi pula dengan lampu-lampu yang berukir. Kolah-kolah yang dihiasi dengan pancutan-pancutan air dibina di pinggir masjid-masjid lama dan tua bagi memudahkan para jemaah berwuduk. Hanya satu yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, serta tetap mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut, yakni kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksud ayat 18 surah At-Taubah. Struktur bumbung 3 tangkup dan tapak bagi masjid-masjid di Melaka membawa pengertian tertentu. Tapak sebagai syariat, yakni ajaran. Bumbung pertama sebagai tarekat, yakni jalan menuju Allah. Bumbung kedua sebagai hakikat, yakni hak Allah yang sebenar. Bumbung ketiga sebagai makrifat, yakni pengenalan hamba kepada Allah. Dan puncak masjid sebagai harapan dan doa mereka kepada Allah yang Maha Esa. Manakala 4 penjuru masjid yang mengikut 4 batang tiang seri melambangkan 4 penjuru alam dan isinya wajib menyembah Allah. Masjid-masjid yang dibina kemudian tidak lagi menitik beratkan unsur-unsur yang membawa pengertian-pengertian simbolik, tetapi menekankan kepada keindahan dan kesesuaian masa dan penggunaannya sahaja. Masjid Kampung Kling ini yang dibina dalam tahun 1152 Hijrah bersamaan tahun 1748 Masehi masih lagi mengekalkan unsur-unsur dan seni bina asalnya. Keluasan tapak masjid ini ialah kira-kira 15 kali 15 meter. Pada masa binaan kayunya, ia mengandungi 20 batang tiang serambi sama naik, 12 batang tiang tengah dan 4 batang tiang seri. Tetapi sekarang, baris tiang-tiang serambi dan tiang-tiang tengah telah dipasangkan dinding batu. Sungguh pun begitu, unsur-unsur tradisional masih lagi tetap dikekalkan. Masjid-masjid tua dan lama di Melaka adalah lambang kemegahan orang-orang Melayu Melaka serta lambang perkembangan syiar Islam di negara ini. Indah seni budaya bangsa, Islam pegangan hidup kita. Masjid itu rumah, yakni tempat ibadat bagi tiap-tiap orang yang beriman. Bahawa malaikat benci mereka itu akan orang-orang yang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan-perkataan yang sia-sia dan tiada sebenar. Hadis Nabi.